Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa dzakkirna bima nasina wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan dan perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita mohon pertolongan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami kitabnya, insya-Allah taala. Kita akan terus bertazkirah. Dalam tazkirah harian kita akan melihat kepada surah An-Najm mula daripada ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa ma lahum bihi min ilm yattabi'una illa adh-dhann wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi shay'a fa'rid an man tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayata ad-dunya dhalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala sini pada ayat ke-27 ini menegaskan kepada kita, menceritakan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Itu orang musyrikin. Orang-orang musyrikin ketika ayat ini turun adalah tentang orang musyrikin Mekah. Orang musyrikin Mekah ni, mereka ni tak percaya dengan hari akhirat. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Macam mana perilaku mereka, i'tiqad mereka, akidah mereka. Mereka pun ada juga kepercayaan-kepercayaan mereka. Di antara kepercayaan mereka, Allah jelaskan di sini, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Sungguhnya orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka ni tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Mereka kata malaikat itu adalah anak-anak Allah Subhanahu wa taala, anak-anak perempuan Allah. Malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama di sini, orang ambil tadabbur lah. Tadabbur daripada ayat ni, orang yang tidak percaya kepada hari akhirat ni, mereka boleh buat apa saja mereka suka. Mereka boleh berperilaku mereka melanggar batas-batas dan iktikad, akidah, kepercayaan mereka ini sembarangan lah. Dia boleh, pasal apa? Dia tak risau. Pasal dia tak percaya yang dia akan dibalas. Dia akan dibalas akan atas perbuatan mereka ini. Jadi bila orang yang tak percaya, kalau orang yang tak percaya, ya teruklah, mereka boleh buat apa, mereka boleh lakukan apa saja. Kalau orang yang kurang percaya, dia percaya juga dengan hari akhirat, tapi dia kurang percaya, itu pun sama juga tuan-tuan. Dia akan buat apa saja dalam kehidupan dunia ni tanpa dia hiraukan balasan, tanpa dia hiraukan apakah kita katakan konsekuen lah,
yang akan terjadi kepada diri dia. Dia tak kisah. Ini pasal apa? Punca dia adalah la yu'minu nabil akhirah. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Sebarang aja. Macam contohlah, kita orang yang kurang percaya kepada hari akhirat, solat pun tidak, apa pun tidak, buat maksiat. Pasal apa? Kurang percaya kepada hari akhirat. Bukan nak cakap tak percayalah, kurang percaya. Anything goes lah kita cakap. Kalau dia tak percaya, kalau dia kurang percaya, dia boleh buat apa saja. Dia tak kisah. Dan kehidupan hidup dia ni apa? Hidup dia ni hanya nak tertumpu kepada dunia saja. Kepada dunia. Seorang macam mana kita nasihatkan dia pun, kehidupan dia tumpu kepada dunia. Dia tak goes beyond dunia lah, melepasi dunia. Hidup dia hanya tertumpu kepada dunia saja. Jadi dia akan buat apa saja sebagaimana orang-orang musyrik ni buat saja. Allah katakan sikap mereka atau perilaku mereka atau i'tiqad mereka ni lah, kepercayaan mereka ni, wama lahum bihi min ilm. Mereka ni tidak mempunyai apa-apa ilmu pun tentangnya. Tentang apa? Tentang malaikat ni, tentang malaikat yang mereka namakan sebagai anak Tuhan ni, mereka tak ada ilmu. Ilmu ni punca bersumber daripada mana? Daripada, kalau ilmu agama lah. Kalau ilmu agama bersumber daripada Allah. Daripada Allah pun tak ada. Daripada rasul pun tak cakap macam gitu. Akal pun bertentangan dengan akal. Tiga-tiga ni tak ada. Tak logik pun, tak logik. Satu, bukan daripada Allah SWT, bukan daripada Rasul, dan akal pun tak logik. Orang yang menyembah berhala ni tak logik betul. Tak kita katakan akal yang sihat tidak akan melakukan benda itu. Contohlah, kita takkanlah meja depan kita ni kita nak sembah meja ni. Kita nak tunduk kepada meja ni, kita nak agungkan meja ni. Meja benda mati. Benda mati takkanlah kita nak naikkan dia, bukan naik taraf sama level macam kita. Dia naik taraf kan benda mati ni lebih daripada manusia, menjadi Tuhan pula. Jadi apa saja yang i'tikad orang-orang musyrik ni, dia tidak bersumberkan kepada ilmu. Malahum bihi min ilm. Mereka tak ada ilmu tentangnya. Yattabi'una illa dhann. Tidaklah mereka mengikuti melainkan zon saja. Itu mereka tidak lain hanyalah mengikuti zon. Zon ni apa? Sangkaan saja. Zon ini bukan ilmu semata-mata, sangkaan saja. Ini kita takut tuan-tuan, dalam kita perjalanan kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan ada i'tikad kita, jangan ada amalan kita, jangan ada kepercayaan kita sendirilah. Ini orang musyrik begitu. Tapi kita ambil pengajaran. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita sifat-sifat orang musyrik ni, orang kafir, orang-orang yang ahli neraka ni, supaya kamu orang-orang beriman ni ambil pengajaran daripada sifat-sifat mereka yang teruk ni lah. Jangan bersikap macam itu. Jadi apa yang mereka ikuti, mereka tidak mengikuti melainkan sangkaan saja. Jangan kita hidup beragama yang amalan kita, i'tikad kita berdasarkan aku ingatlah, aku sangka, aku rasa. Jangan aku rasa. Betul tak perkara ni? Aku rasa macam betul, aku ingat macam betul. Itu semua zon tu. Kalau ilmu betul-betul daripada Allah SWT, ada dia kata betul. Allah berfirman macam gini. Ataupun ilmu daripada Rasulullah SAW, ada Rasulullah SAW kata macam gini. Ataupun ijma' ulama', ada ulama' semua kata macam itu. Jadi itu ilmu benar-benar yakin. Daripada ilmu yang yakin. Jangan daripada zon saja. Kerana apa? Allah kata wa inna zon la yughni minal haqqi syai'an. Kerana zon ini, sangkaan ini tidak bergunalah. Kalau sini tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran. Ini tidak berguna dalam nak cakap benda itu benar atau tidak. Tak bermanfaat pun zon ini. Zon, ilmu zon.
Kalau saya lah tuan-tuan, dalam masa setengah jam ini cakap benda-benda yang bukan ilmu ni, cakap benda-benda zon ni. Saya rasa dari awal sampai habis saya ingat siapa yang nak dengar ni. Ini cakap apa ni? Kadang itu yang kita suka. Itu yang kita suka, benda-benda yang tak confirm punya, benda-benda yang tak pasti lagi. Rasa-rasa ingat-ingat, itu yang kadang kita ikut. Ilmu dalam amalan, dalam amalan mesti berdasarkan kepada ilmu. Mesti orang-orang beriman, ini orang-orang musyrik lah. Orang-orang musyrik ni ilmu mereka adalah zon, i'tiqad mereka lah. I'tiqad mereka, kepercayaan mereka, amalan mereka adalah berdasarkan kepada zon. Maaf katalah, kadang orang kita pun ada juga, orang-orang Islam ni. Kalau kita tanya, kenapa buat macam ni, kenapa buat macam ni, tak tahulah orang buat macam gitu, aku pun ikut saja. Dia ikut saja orang buat. Jadi kita takut macam gitu. Kenapa solat 2 rakaat ni? Masuk masjid. Kenapa nak kena solat 2 rakaat? Dia masuk masjid. Orang solat 2 rakaat ni solat apa ni? Solat ajalah. Kalau orang lelaki dia masuk, dia nak solat Jumaat ni, dia nak solat Jumaat. Sebelum tu lepas azan pertama je orang semua berdiri. Dia duduk juga dengan orang dengan jemaah. Lepas azan pertama orang semua berdiri. Kenapa orang berdiri ni? Orang semua takbir. Angkat orang semua takbiratul ihram. Solat 2 rakaat. Dia solat apa ni? Alah, solat ajalah. Dia pun takbir juga. Orang buat, aku pun buat jugalah. 2 rakaat juga. Dia solat juga. Kalau kita tanya, tadi dek solat apa tadi? Tak tahu, orang solat saya pun tak tahu. Saya pun ikut aja. Jadi itu amalan. Kalau amalan boleh tahan lagi lah. Tapi kalau i'tikad teruk. Kalau i'tikad berasa, tak tahulah, aku rasa macam gitulah, aku dengar-dengar macam gini. Ini tak boleh tuan-tuan. Dia zon ini tidak memenuhi kehendak kebenaran tu. Kebenaran, dia tidak bergunalah kepada kebenaran. Tak ada sedikit pun kalau orang cakap melalui tidak bersumber kepada Allah, tidak bersumber kepada Rasul, tidak bersumber kepada logik, akal pun bertentangan dengan akal. Tak ada nilainya. Tak ada nilai kita nak dengar orang ini. Ini adalah i'tikad, kepercayaan orang Islam ni, dia very strict tuan-tuan. Dalam apa pun dia ikut mesti nak berdasarkan kepada ilmu. Itu disiplin sangat. Sebagai orang beriman atau sebagai orang Islam ni, dia disiplin sangat. Dia hanya buat berdasarkan kepada ilmu. Kepada ilmu benar-benar. Dia tak ada sangka-sangka ni, dia tak main lah. Kita kata sangka-sangka ni tak main. Ulama-ulama kita sangka-sangka ni dia tak ada sangka-sangka. Berdasarkan kepada ilmu. Jadi bagi mereka ni, Allah kata orang-orang yang ikut hawa nafsu dia lah. Ikut hawa nafsu dia. Ayat ni turun terhadap orang musyrik lah. Terhadap orang musyrik, Rasulullah SAW diperintahkan. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fa'arid amman tawalla an dzikrina. Oleh itu fa'arid, a'rid ni tinggalkanlah. Jangan kamu hiraukan. Macam gitu, a'rid. Jangan kamu hirau an man tawalla an dzikrina. Jangan kamu hiraukan bukan orang-orang musyrik di sini Allah kata. Tengok tuan-tuan. Tadi Allah Subhanahu Wa Taala ayat yang di atas ni ceritakan tentang orang musyrik. Tentang musyrik. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling, a'rid ni macam berpaling atau jangan hiraukan. Jangan hiraukan siapa? Orang yang berpaling dari zikrina, daripada zikir kami. Di sini ramai ulama tafsirkan daripada zikir kami adalah daripada Al-Quran. Rasulullah SAW diperintah oleh Allah SWT supaya berpaling, bukan daripada orang musyrik. Bukan daripada orang musyrik, bukan. Certain orang daripada mereka itu orang yang berpaling daripada Al-Quran. Orang yang tak nak Al-Quran, tak nak ikut Al-Quran.
Satu, tadi sifat mereka ni, mereka hanya fikirkan dunia saja, dia tak fikir tentang akhirat. Kemudian dalam hidup beragama mereka ni berdasarkan kepada zon saja, sangka-sangkaan. Kadang orang Islam pun ada juga macam gini dalam hidup dia. Kita tadabbur aja, bukan nak cakap ayat ni ditujukan kepada orang Islam, tuan-tuan jangan salah faham. Bukan ayat ni ditujukan kepada orang Islam. Cara kita tadabbur itu ambil pengajaran daripada sifat mereka. Kadang orang Islam pun ada juga macam gitu. Dalam dia tak ingat akhirat, dia tak ingat akhirat, hanya ingat dunia. Dalam bab agama, amalan agama dia, etikad agama dia, benda yang kadang dia tak belajar pun. Tak pernah belajar. Jadi sangka-sangkaan. Dulu saya di boys home lah, tuan-tuan. Di boys home di Jurong, saya mengajar lah beberapa grup remaja-remaja inilah. Boys home ni sebelum nanti mereka akan graduate ke prison lah, ke penjara. Diorang ni juvenile lagi, masih lagi tahap apa ni, belum boleh masuk penjara. Jadi saya bila cakap berbual dengan mereka, tuan-tuan, dia lahir sebagai orang Islam. Saya tanya, ada belajar agama tak? Ada pergi masjid ke, belajar agama? Ada tak ada pun. Tak ada. Dari kecil sampai umur mereka ketika itu mungkin 17 tahun ke apa, tak ada belajar agama pun. Jadi bayangkan, tuan-tuan, umur dah 17 tahun, tak pernah belajar agama pun. Itu agama dia dapat macam mana, tuan-tuan? Agaknya ilmu agama tu daripada kawan-kawan dia juga. Dia punya hadis, dia punya ayat, dia punya pemikiran itu sama saja. Ustaz kalau gini ke, ustaz kalau gini. Dia punya pertanyaan tu sama je. Dia berliga di antara mereka pemikiran. Jadi dia punya agama tu, ilmu agama dia dapat tu hanyalah apa yang didengar saja. Apa yang dengar, kalau orang buat gini kena gini, kalau orang buat gitu kena begitu. Sama je dia punya soalan sama je. Sama je. Geng-geng mereka ni punya soalan ni tentang agama ni sama je. Jadi bukan nak menghina mereka, tuan-tuan. Tapi ini yang kita sedia ni. Tak belajar agama, tak belajar apa-apa pun kan. Jadi hidup keagamaan mereka ni berdasarkan sangka-sangka je lah, yang mereka dengar je daripada kawan-kawan mereka, bukan daripada ustaz, daripada ulama. Dia kawan-kawan lah, kawan-kawan mereka mesti ada isu-isu agama, mereka akan cakap tentang agama, dan itu je dia punya ilmu agama mereka. Yang kawan-kawan ni, aku ingat macam gini lah, aku ingat kalau kita tak solat macam mana, kalau kita buat gini macam mana, kalau kita berzina macam mana, kalau kita minum arak macam mana. Yang dia tahu minum arak nanti 40 hari solat kau tak diterima. Itu dia akan tanya macam gitu aja. Dia tanya kita, ustaz betul ke kalau kita minum arak 40 hari solat kita tak diterima? Sama aja. Dia punya betul tak ustaz kalau kita lakukan ini kubur kita tak diterima oleh Allah? Ini yang mereka bincang-bincangkan sesama mereka. Dia nak kepastian, dia tanya kita. Jadi bayangkan dari kecil tak pernah belajar agama. Daripada kecil tak pernah belajar agama. Kita pula ada yang dah belajar agama dulu kecil. Bila engkau belajar agama fardu ain, bila belajar tentang mandi hadas, bila belajar tentang mandi junub, dululah darjah 1 pernah belajar. Sekarang umur dah 50 tahun, umur dah 40 tahun, umur dah 30 tahun. Dia punya belajar agama tu, dia nak recall tu darjah 1. Bila, tuan-tuan? Kalau kita pergi sekolah agama lah, sekolah agama atau madrasah mingguan biasa kita pergi madrasah mingguan atau sekolah agama, bab mandi junub, mandi hadas ni bila belajar tu? Primary school lah. Bila primary school belajar. Boleh ingat ke umur dah 30 40 tahun pelajaran yang dah lama? Dan ini yang kita sedih. Dia tak nak belajar agama, dia tak nak belajar agama. Jadi sifat orang-orang musyrik ni, dia tak hiraukan akhirat, dia hanya pentingkan agama, ikut nafsu dia. Ilmu agama dia adalah berdasarkan kepada zon, dan dia tak nak ikut Al-Quran.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan terhadap orang gini, jangan hiraukan mereka. Jangan hiraukan atau berpalinglah daripada orang yang berpaling dari Al-Quran kami. Zikrina itu ulama tafsirkan daripada Al-Quran. Ya. Walam yurid illal hayatad dunya. Dan mereka tidak inginkan dalam kehidupan ini melainkan hidup ni untuk kehidupan dunia semata-mata, kelazatan. Dia nak kejar dunia saja. Tak hiraukan kepada akhirat. Orang kalau nak kembali kepada akhirat, tuan-tuan, siapa sajalah yang fikirkan akhirat dia, the first thing dia buat adalah balik kepada Al-Quran. Dia akan start baca Al-Quran. Kerana Quran ni adalah panduan. Panduan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan kembali kepada Al-Quran. Kita tengok sebab itu kurang sangat budak-budak muda kita, anak-anak kita ni kurang sangat baca Al-Quran. Pasal apa? Hidup mereka ni dengan dunia mereka. Dia tak ingat kepada hari akhirat. Bila tak ingat hari akhirat, tak ada reason nak baca Al-Quran. Yang nak hari akhirat aja yang baca Quran. Yang nak dunia ni, apa dalam Quran ni apa ada? Dia tak tahu apa fungsi Al-Quran ni. Apa fungsi Al-Quran? Kerana dia tak match lah dengan iradah mereka. Dia punya keinginan dunia saja. Bila keinginan dunia, baca kitab Allah, baca Al-Quran ni, dia tak match lah, kita kata. Ini bukan yang dia nak. Dia nak dunia. Yang Al-Quran cerita banyak, hampir separuh daripada Al-Quran tentang akhirat. Hampir separuh daripada Al-Quran tentang akhirat. Ingatkan kita kepada akhirat. Jadi orang yang macam gini, bayangkan tuan-tuan, orang yang berpaling daripada Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah SWT, jangan hiraukan mereka, tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka orang yang nak ikut hawa nafsu dia, nak kejar dunia semata-mata, tak nak baca Al-Quran, tak berpaling daripada Al-Quran. Tinggalkan mereka. Jangan hiraukan terhadap mereka. Dan Allah SWT beritahu kepada kita, jelaskan di sini, zalika mablaghuhum minal ilm. Itulah setinggi-tinggi tujuan mereka, ilmu mereka, setinggi-tinggi ilmu mereka lah yang dicapai oleh mereka. Dunia ni itulah setinggi-tinggi ilmu mereka, atau tujuan terakhir daripada ilmu yang mereka capai. Jadi ilmu mereka ni hanya untuk dunia saja. Hanya untuk dunia. Dan itu orang kafir lah. Ayat ni diturunkan pada orang kafir. Tapi kita tengok orang Islam pun kadang macam gitu juga. Saya secara peribadi, tuan-tuan, bila kita tengok ayat yang diturunkan ke atas orang kafir dulu tau, zaman Rasulullah SAW hidup, ayat itu diturunkan kepada orang kafir, kepada orang musyrik. Ayat itu diturunkan sangat relevan kepada orang Islam sekarang ini. Macam ditujukan kepada orang Islam zaman kita sekarang ini. Bila Rasulullah SAW mengadu kepada Allah SWT, bila Rasulullah SAW, sebagai contoh, saya buat dua contoh saya buat, tuan-tuan fikirkan, saya buat dua contoh. Rasulullah pernah mengadu dengan Allah SWT, Ya Rabbi, inna qawmi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dalam surah Al-Furqan, Rasulullah mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak dihiraukan, tidak diindahkan. Ini ayat kaum dia siapa? Pada waktu Rasulullah SAW ayat ini turun, siapa yang ditujukan? Kaum tu, kaum yang kafir, bukan orang Islam. Sahabat semua yang pada waktu Mekah tu, mereka semua semangat dengan Al-Quran. Tapi siapa yang tak bersemangat dengan Al-Quran? Siapa yang tak indahkan Al-Quran? Orang kafir. Kalau kita lihat sekarang ni, zaman kita sekarang ni, orang kafir ke? Hanya orang kafir ke yang tinggalkan Al-Quran? Ataupun ada orang Islam? Ada orang Islam. Itu satu. Lagi satu ayat. Saya bagi tuan-tuan.
Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang kafir ni, orang-orang musyrik, orang-orang kafir ni akan ditanya di akhirat nanti dalam neraka, ma salakakum fi saqar? Apa yang masukkan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, ni orang kafir yang menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia tak solat. Sekarang ni ada tak orang Islam yang tak solat? Atau tak ada? Semalam saya tengok video Ustaz Farul Joy, dia kata di Malaysia ni 80%, 80 gini lah, 80%, 80%, ini cakap dia lah kalau betul lah, 80% orang Islam tak sembahyang, tak solat. Ayat tu turun atas orang kafir, kenapa korang masuk dalam neraka? Orang kafir jawab, kita tak sembahyang. Sama tak? Sama. Jadi ayat Quran yang dulunya ditujukan kepada orang kafir ni sangat relevan untuk kita. Macam kita lah, macam kita yang kena, macam orang Islam yang kena. Jadi Allah cakap orang-orang yang kejar dunia ni semua, zalika mablaghuhum minal ilm, itulah tujuan terakhir mereka, itulah setinggi-tinggi ilmu mereka, setinggi-tinggi ilmu mereka dunia. Adapun orang beriman, orang yang betul-betul ilmu mereka adalah Al-Quran. Dan Al-Quran firman Allah itu setinggi-tinggi ilmu mereka dunia saja. Orang beriman ilmu mereka adalah Al-Quran. Jadi sekarang ni siapa yang nak dunia, siapa yang nak Al-Quran? Siapa yang tahu di antara manusia ni orang yang nak dunia dan orang yang nak Al-Quran? Siapa yang tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Sungguhnya Tuhan kamu, dia yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalan dia. Dari jalan dia, wa huwa a'lamu biman ihtada, dan dia mengetahui orang yang mendapat hidayah, petunjuk. Petunjuk di mana tuan-tuan? Dalam Quran, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ni adalah petunjuk. Siapa yang dapat petunjuk? Allah Subhanahu Wa Taala tahu siapa yang layak sesat, siapa yang layak untuk mendapat petunjuk dia. Sesat ini orang yang berpaling ataslah, orang yang berpaling daripada zikrina, orang yang berpaling daripada Quran, daripada Quran kami, daripada peringatan kami dalam Al-Quran. Dia berpaling, dia sesat. Dia sesat. Dan yang ini pula, dia ambil petunjuk daripada Al-Quran, dia dapat, dia ikut Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia dapat petunjuk. Dan Allah SWT, selepas itu Allah cakap, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah, Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Allah milik kuasa. Allah bukan saja memiliki, tapi Allah berkuasa untuk mengatur urusan langit dan bumi. Bila nak contohlah kita ambil hujan saja. Jadi Allah yang memerintahkan hujan untuk turun, dan Allah akan perintahkan hujan untuk stop. Jadi Allah berkuasa untuk perintah, dan Allah berkuasa untuk melarang, menghalang daripada turun. Itu hujan. Sama juga tuan-tuan. Allah SWT berkuasa untuk memerintah manusia di bumi ini dengan syariat dia, dan Allah berkuasa juga untuk menghalang, melarang mereka daripada apa yang dia larang, daripada syariat dia. Jadi di sini bila Allah memiliki kekuasaan untuk memerintah, mencipta, memerintah, Allah SWT telah turunkan kitab kepada manusia, syariat syariat di dalam kitabnya kepada manusia. Siapa yang ikut dan siapa yang tak ikut. Jadi Allah SWT jelaskan di sini, dia akan liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, dia akan balas orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan. Itu tidak ikut syariat dia. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan dia akan balas orang yang berbuat baik dengan balasan yang baik. Itu dia. Daripada hikmah
penciptaan Allah Subhanahu taala. Allah cipta langit dan bumi. Allah cipta langit, bumi. Allah cipta kita ni untuk uji kita. Siapa yang ikut syariat dia, siapa yang tak ikut syariat dia. Syariat dia melalui apa? Al-Quran. Melalui Al-Quran dan diutus Rasul. Rasul untuk membawa Al-Quran. Siapa yang ikut, siapa yang tak ikut. Siapa yang tak ikut, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala. Siapa yang ikut, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu taala dengan balasan yang baik. Itu dia. Jadi orang-orang yang dapat, kita nak cakap orang yang dapat balasan yang baik ni, orang yang dapat balasan yang baik, alladzi wa yajzalil ahsanu bil husna, orang yang ahsanu ni orang yang berbuat baik, orang yang muhsin. Yang muhsin kepada, kita cakap muhsin, biasa muhsin kepada Allah Subhanahu taala, ihsan kepada Allah dan ihsan sesama manusia. Ihsan kepada Allah, dia menyembah Allah dengan ikhlas. Kemudian ihsan dengan manusia adalah dia inginkan manfaat bagi sesama manusia, menolong, membantu mereka di sudut dunia dan akhirat. Dia tolong manusia di sudut dunia dengan akhirat, dua-dualah. Itu muhsin. Jadi Allah akan balas orang yang muhsin ini dengan husna. Dengan husna ni, dengan sebaik-baik balasan apa dia, tuan-tuan? Syurga. Syurga dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan balas. Dan Allah sifatkan, kita sebenarnya dah lalui ayat ni sebelum dia, kalau kita lihat sebelum dia. Tapi kerana dia ada sikit sangkut, saya ambil separuh je, tuan-tuan. Separuh je. Siapa ni orang yang muhsin ni? Siapa ni orang yang muhsin? Orang yang buat baik kepada Allah dan orang yang buat baik kepada manusia. Siapa dia? Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahish. Iaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji. Itu mereka menjauhi dosa-dosa besar. Mereka tak lakukan. Dia dah bertaubat lah. Dia dah bertaubat dan mereka tak melakukan dosa-dosa yang besar dan fawahish. Illal laman, kecuali dosa kecil. Kecuali dosa-dosa kecil mereka ada lakukan. Jadi dosa kecil ni Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni mereka. Akan ampuni mereka kerana Allah cakap sini, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas keampunan dia. Kalau Allah tak ampunkan kita, tuan-tuan, akan dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita sendiri pun tak sedar, tuan-tuan. Tak sedar, habislah kita. Takkan ada makhluk di atas muka bumi ni kalau Allah tak ampun dosa dia. Jadi Allah ampun dosa dia. Jadi bagaimana kita nak dapat pengampunan, ampun atas dosa kecil? Kita kena jauhi dosa besar. Kita kena jauhi dosa besar, baru dapat automatik pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun bukan automatik macam kita berhak, ini bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala lah, nak ampun kita. Tapi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, selama kita menjauhi dosa besar, dosa-dosa kecil kita semuanya terampun. Saya baca hadis dia, tuan-tuan. Hadis dia berbunyi macam gini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jum'ah kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Artinya solat 5 waktu dan hari Jumaat hingga hari Jumaat seterusnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antaranya selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Jadi contoh macam tadi kita solat subuh. Nak masuk di antara subuh dengan zuhur, panjang waktu. Antara subuh dengan zuhur ni kita mungkin ada lakukan dosa besar. Lepas ni pergi pasar, nampak peha sana, nampak peha sini, nampak orang punya gitu aurat gini semua. Ada terpandang-pandang lah, mungkin lah. Jadi selama dia tinggalkan dosa besar di antara zuhur daripada subuh ke zuhur, Allah SWT menurut hadis ni Allah akan ampuni dosa dia. Jadi zuhur ke asar pun macam gitu. Kalau dia ada lakukan dosa-dosa kecil tu, Allah SWT ampuni dosanya. Begitu juga dengan 2 hari yang lepas Jumaat. Jumaat hingga ke Jumaat. Jumaat ni sampai Jumaat depan banyak dosa kita buat. Banyak dosa kita buat. Tapi kalau kita tinggalkan dosa besar,
Allah Subhanahu Wa Taala akan maafkan apa yang terlanjur yang kita lakukan daripada dosa-dosa kecil. Sebab itu penting sekali lagi penting untuk kita belajar mengenal pasti, untuk kita kenal pasti apakah dosa-dosa besar, supaya jangan kita terus-menerus lakukan dosa besar. Kalau orang tu ada lakukan dosa besar dan dia tidak stop tak bertaubat lah, dia masih ada lakukan dosa besar tu dan dia tak stop, dia tak dapat benefit ni dia tak dapat. Itu penting sekali tuan-tuan, dalam kita ni semua usia-usia saya lah atau yang lebih tua semua daripada saya ni, semua kita dalam perjalanan kita kembali kepada Allah Subhanahu, checklist dulu adalah dosa-dosa. Kalau tidak, buatlah amal ibadat apa pun, kalau masih ada dosa besar, kita tak dapat pengampunan Allah Subhanahu. Ni Allah cakap, orang yang dapat syurga, orang yang muhsin, orang yang tinggalkan dosa-dosa besar dan kecil, kecuali salah silap mereka ada lakukan, itu pun dapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah peringatan kepada kita, tuan-tuan, kepada kita tentang dosa-dosa. Ingat banyak tentang dosa-dosa. Sekali lagi saya recommend tuan-tuan belilah buku dosa-dosa besar Az-Zahabi ni. Setiap malam baca sikit habis juga. Jangan tunggu ustaz ajar kita dosa-dosa. Tak apalah, boleh baca sendiri. Beli aja buku ni, baca. Kalau tak faham baru tanya. Dan straightforward lagi, semua dosa-dosa tu ada 76 dosa kita, satu-satu kita tengok. Kita dah tinggalkan tak dosa-dosa besar ni. Jangan kita masih melakukan dosa besar ni. Ada pertanyaan, ustaz boleh berikan nombor hadis yang ustaz refer tadi? Nombor tak adalah, nombor hadis, riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah. Ni saya pun ambil daripada dosa besar punya itu. Hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Dan biasanya ulama akan sebut hadis-hadis ni di dalam kitab-kitab mereka. Kalau dia bincangkan tentang dosa-dosa besar ni, hadis ni akan keluar. Tadi pun dalam tafsir saya baca tafsir Sa'di pun dia bawa hadis ni juga. Kalau mereka tafsirkan ayat ni, mereka akan bawa hadis ni. Iaitu sekali lagi kita ulang solat 5 waktu dan hari Jumaat sehingga hari Jumaat seterusnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antaranya selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Selagi tidak dilakukan dosa-dosa besar. Itu important untuk kita. Jadi kata Imam Zahabi ni cakap, maka kita mesti mengenal pasti perkara-perkara yang tergolong dalam kategori dosa-dosa besar agar setiap Muslim boleh menjauhinya. Jadi kena setiap pasti. Ini publisher pula. Ini publisher daripada Telaga Biru. Publisher dia adalah daripada Telaga Biru. Ini semua pasal kita semua dalam perjalanan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena ikut method cara yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada kita. First and foremost, kata ulama sufi cakap, ulama tasawuf cakap, at-takhalli qabla tahalli. Tahalli kan, pembersihan didahului daripada perhiasan. Pembersihan, bersihkan dulu. Bersihkan diri dulu. Dosa-dosa daripada dosa. Jangan terlampau fokus sibuk kepada amalan. Dosa dia tak fokus pula. Fokus kepada dosa dulu. Hilangkan atau kenal pasti dosa-dosa, hilangkan mana-mana dosa yang kita dapat hilangkan, berarti kita stop lah. Kita stop, tak teruskan lakukan perkara ini, barulah kita boleh beramal. Beramal pun sedikit kita beramal. Ini jalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni tak pandai sangatlah tuan-tuan dalam dalam bukan, saya ni bukan mursyid atau murabbi ataupun orang yang dapat pimpin tuan-tuan dengan puan-puan.
kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan dan puan-puan kena cari seorang guru mursyid. Saya hanya pemberi tazkirah aja, motivator lah, orang yang motivate aja untuk kita. Jadi kita kita tak dapat buat apa-apa melainkan motivate aja, motivate tuan-tuan dengan puan-puan. Apa yang saya faham lah daripada Al-Quran, daripada hadis, dan apa saya baca daripada kitab tafsir. Moga-moga bermanfaat lah apa yang kita dengar, apa yang ada. Pertama, bermanfaat kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan. Jadi sekaligus menjadi peringatan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.